Okey, Assalamualaikum. Saya Nuzul Anwar dan video kali ini adalah masih lagi dalam chapter targeting. Cuma bezanya video ni adalah saya akan ajarkan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana untuk buat custom audience. So custom audience ni tujuannya adalah untuk kita buat retargeting ataupun nak retarget balik kita punya prospek lah. Okey, ni saya menggunakan business manager. Mana yang tak ada business manager lagi, menggunakan ads manager yang macam biasa. Cumanya pergi dekat atas ni, sama juga, dia dekat ads manager pun ada atas ni. So pergi dekat all tools, terus pergi dekat audience. So dekat sini ini adalah page kita punya custom audience punya page lah. So ni saya tukar kepada akaun saya yang aktif. Okey, contoh Allahu Akbar. Okey, saya ni contohlah akaun kita baru nak buat. Kita baru nak buat custom audience. Biasanya dia akan keluar macam ni lah. Dia akan suruh kita create custom audience, look like ataupun save audience. Ini untuk yang baru nak buat. Tapi biasanya bila kita dah ada save audience sekalipun, dia akan automatic masuk dekat macam ni. Ni untuk yang baru lah, baru nak buat, yang tak ada save audience, tak ada apa semua. So dia akan automatic masuk dekat macam ni lah. Dia dah bagi satu list dekat kita punya audience ni, custom audience punya page macam ni. So yang tuan-tuan boleh lihat ni, ada save audience ni adalah yang saya tunjuk main filter plus tu yang saya dah tunjuk dalam video-video sebelum ni. Main filter tu save audience. So yang sekarang ni saya nak ajar adalah untuk buat custom audience dan lookalike audience. So custom audience, audience yang kita dah datang daripada ni, yang ni yang 7,500 ni adalah potential audience. Potential maknanya dia belum jadi audience kita. So bila dia dah jadi audience kita, dia dah klik, dia dah engage, dia dah like, dia dah share, baru dia akan jadi audience kita. So macam mana kita nak dapatkan audience ni? So kita kena buat custom audience. So kita sebagai contoh, kita klik custom audience ni. So ini menu untuk custom audience lah. Dia ada beberapa dekat sini. Dia ada customer file, website traffic, app activity, offline activity dan engagement. So yang saya nak ajar sekarang ni customer file dengan engagement. So yang website traffic ni memandangkan ramai orang tak ada website. Yang ni pun dia guna pixel je, guna pixel ataupun benda-benda yang apa orang kata targeting untuk direct diorang dapat audience tu daripada website. So yang ni saya takkan ajar sebab jarang orang guna ni. Jadi sekarang ni saya ajar customer file ataupun engagement. Okey, sekarang ni saya tunjuk engagement dulu. Okey, saya tunjuk engagement dahulu. Okey, dekat engagement bila klik dia akan keluar beberapa ni lah. Okey, ni ada lebih kurang 6: video, lead form, full screen experience, Facebook page, Instagram dan event. So yang saya nak fokus sekarang ni dekat video, full screen dengan Facebook. So yang lain ni tuan-tuan boleh explore sendirilah. So yang lead ni daripada iklan leads lah, bukan lead yang WhatsApp komen tu, dia iklan lead. Okey, yang video kita nak target. Okey, untuk video, untuk dapatkan orang yang betul-betul minat dengan produk kita yang kita jual menggunakan video kita tu, kita hanya kita ambil yang 75% dan 95% saja. Okey, sekarang ni saya select 75 dan yang ni saya select 95. Okey, lepas tu kita choose video. Kita choose video. Okey, sebagai contoh saya ambil yang ini. Okey, jap.
saya ambil yang ni, saya confirm. Kemudian yang ni pun sama juga, saya ambil yang ini. Nanti cancel, saya cancel sekejap. Saya edit, saya ambil yang ini. Dia boleh select semua, terpulang pada tuan-tuan dan perempuan. Okay, jadi saya ambil yang dah ada view dalam 10,000 orang macam ni, saya confirm. So yang ini saya ambil yang ini juga, saya confirm. So FB akan retarget ataupun grab audience yang dah lihat 75% dan 95%. Mana yang bawah-bawah tu dia takkan ambil. So kita bagi nama dia letak nombor. Okay, create. Okay. Okay, dia akan ambil masa 30 minit untuk. Okay, yang ini saya akan tunjuk kemudian. Okay, saya done kan dulu. Okay, dia akan tunjuk figure number ni dalam masa 30 minit. So dia akan populating dulu. So biarkan. Kemudian kita tengok yang lain pula. Kita tengok yang lain pula. Engagement. Okay, yang seterusnya saya pergi dulu dekat Facebook page. So yang ini yang ni baru punya update. Dia ada yang ni, any dengan all. So kita kena faham benda ni. Any ni bermakna dia akan ambil semua. Dia tak kira dari page mana ataupun post yang mana. Dia akan ambil semua yang kita nak. Kalau all ni dia macam apa, dia macam narrow. Dia macam kita set narrow tu. Dia makin lama makin kecil. Contoh, okey, saya ambil satu contoh narrow. Okey, saya ambil page saya. Sekarang ni saya nak target orang yang dah engage dengan post saya. So dekat sini, anyone who visit your page ni yang apa, dia masuk je page kita. Dia dah masuk page kita. Ataupun yang engage ni, yang like, yang share, yang post, yang komen. So yang klik call to action ni yang biasa kalau kita nampak iklan post engagement, tapi dia ada button kat situ. Ada button learn more lah, purchase lah, apalah button-button tu. Itu jarang orang guna. So saya akan jarang guna benda ni. So yang people who send message ni, yang inbox kita, yang page save page ni pun jarang. Jadi yang terbaik sekarang ni adalah people who engage with any post. So kita ambil yang utama sekali, yang ni. Okay, lepas tu kalau kita nak narrow lagi lah, contoh kita nak kecilkan lagi, kita ambil contoh, kita ambil okey, sekarang ni saya tukar page, saya ambil page ini. So kita ambil ini pun sama, yang who send message. Saya nak target orang tu, dia dah engage, lepas tu dia message. So maknanya dia lagi kecil lah, audience ni lagi kecil, lagi apa, lagi kecil lah kiranya. So kalau tak nak guna ni, kalau tak nak dia jadi kecil macam ni, kita nak buat satu-satu pun boleh. So kalau tak nak, kita satu-satu kita create audience je. Macam tadi juga, bagi nama. So saya suka buat satu-satu, jadi lebih untuk di targeting ni sebenarnya kita sebenarnya kita pump je kita punya iklan tu untuk diorang lihat balik. Jadi kalau kita buat di targeting pun sama juga, orang yang sama juga, cuma dia kecil je, dia kecilkan size orang tu, apa yang tu je lah. Okey, video, sorry, mana saya punya AP. Okey, yang ni. Okey, bagi nama sini
people engage. Okay, satu saya create audience. Dia sama juga, dia akan jadi macam video tu juga dalam masa 30 minit tu semua. Dan dekat sini dia tanya terus create ad ataupun find new people similar to your existing user. Yang ini adalah look like. So sekarang bila kita dah buat custom audience, kita done terus kan, dia akan jadi inilah, jadi custom audience saja untuk kita retarget balik. Tapi dalam masa sama kita boleh look like kan dia untuk dapatkan fresh audience yang baru. Jadi saya tunjukkan look like ni adalah fresh audience, tapi dia lebih kurang, dia punya sifat ciri-ciri orang ni lebih kurang sama dengan orang yang dah pernah engage dengan iklan kita. So FB akan cari orang yang lebih kurang sama je. Tapi yang ni untuk fresh audience bukan untuk custom audience. Ni fresh audience, mana orang ni akan jadi custom audience kita juga satu hari nanti. So target Malaysia, location Malaysia. Yang ni biarkan satu, jangan usik apa-apa. Saya sarankan jangan usik apa-apa. Jangan pergi dekat F1 ni. Dekat F1 ni ada yang sampai kita naik sampai 1, 2, 3 ni macam ni. Kat sini dia dah kurang, dia dah less targeted. So biarkan satu ni sebenarnya. Okay, create audience. Nampak? Dia akan yang tadi yang people engage satu. Dia jadi custom audience. Ini kita boleh retarget balik. Send follow up, iklan follow up dekat dorang ni. So yang look like ni adalah fresh audience. Fresh audience ni kita still kena guna main filter apa semualah. Cuma kita gunakan look like ni untuk dapatkan macam dia konsep dia sama macam save audience. Cuma beza dia automatic daripada custom, dia punya ciri-ciri datang daripada custom audience. Yang save audience, ciri-ciri prospek datang daripada yang ni semua, yang kita target lah, yang kita letak interest tu semua. Saya harap tuan-tuan dan puan dapat faham look like dengan save audience. Save audience adalah datang daripada interest yang kita buat filtering, kita buat interest apa. Dan look like adalah datang daripada sifat ataupun ciri-ciri prospek yang sama dengan custom audience, dan dia orang yang lain, orang yang tak pernah engage dengan iklan kita. Cuma dia punya sifat sama dengan orang yang dah pernah engage dengan kita punya iklan. So ni je lah beza dia. Okay, yang seterusnya kita pergi dekat custom audience sekali lagi. So yang full screen ni nanti saya akan tunjuk dalam iklan canvas, dalam chapter canvas lah. So yang ni pun penting juga, nanti saya akan tunjuk dalam chapter canvas, di mana kita akan buat full set iklan canvas. Nanti saya akan tunjuk. Okay, saya back dulu dan saya pergi dekat customer file. So customer file ni dia ada 3. Sekarang ni saya nak ajak yang ini yang complete lah, yang complete. Kalau tak ada complete, maknanya complete maksud dia dah pernah dia beli dengan price berapa, dia dari mana, nombor telefon dia, dia lelaki ke perempuan, so complete. Tapi kalau tak ada maklumat complete macam tu, ataupun kita hanya ada nombor telefon customer, guna yang ini. So yang ni okey, dari sekali saya klik add customer. Okey, yang ini kita hanya letak select copy paste. Okey, saya bagi penerangan dulu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jika dah ada customer, dah ada pelanggan yang dah beli barang dengan tuan-tuan dan puan-puan, simpan nombor telefon dia. Buat list macam ni. Ni list customer saya lah. Saya dah listkan senarai. Kalau boleh nak buat ni dalam 200 number ke atas. 200 lebih kurang 200-300 number ke atas lah, lagi banyak lagi bagus. Okey, so yang ini untuk customer list Okay, customer list saya copy semua ni.
Saya copy semua ni, saya buat dalam notepad dia. Saya copy semua ni, kemudian saya pastekan dekat dalam ni. Okey. Dia dapat dalam 260 rows macam tu lah, lebih kurang 260 number. Okey, sekarang saya bagi nama dia kat sini, customer list, my customer list. Okey, saya nextkan dia. Yang ni dia akan ambil masa lama sikit. Atau internet saya sekarang ni slow. Alright. Okay, dia dah detect nombor phone number ni semua. So alright, semua dah ok. Kita upload and create. So yang ni kita akan tunggu FB upload. Ok, kenapa dia ambil masa yang agak lama? Sekejap ya, saya check saya punya modem. Okey, dia dah berjaya upload. Kemudian saya klik. Okey, bila dah upload kan, dia akan jadi juga macam yang apa engage custom audience kita tu. Tapi dalam masa yang sama, kita create dia punya lookalike juga. Okey, jangan klik dan terus, kita create lookalike dia juga. Maknanya kat sini Facebook akan cari orang yang ciri-ciri dia, sifat dia sama macam orang yang dah beli. Yang tadi tu yang dah engage, yang dah like, yang dah komen. Tapi yang ni yang dah beli. Bermakna Facebook akan cari orang yang seakan-akan sama dengan orang yang dah pernah beli dengan produk kita. So kita letak kat sini Malaysia. Okay, create audience. Okay. Oh, tak masuk lagi. Refresh. Okay. Alright. Untuk custom audience, dia akan ambil masa lebih kurang 30 minit untuk dia appear dia punya value audience lah, berapa jumlah audience tu. Tapi untuk lookalike dia akan ambil masa lebih kurang 6 jam. So Facebook akan cari orang yang lebih kurang sama dengan yang custom audience kita ni, lebih kurang 6 jam lama dia lah. So bila dah dapat 6 jam tu, kalau lookalike biasanya lebih kurang dalam 200k macam tu lah, 200,000 orang yang akan FB carikan untuk kita. So untuk custom audience, dia depends kat berapa jumlah audience kita lah. Okay, sekarang ni internet saya ada masalah sikit, jadi saya ingat okay, macam ni lookalike, nampak dia dah dapat lebih kurang 200. Ini dia dapat cepat sebab mungkin ciri-ciri yang dia dapat tu dia sebab people engage ni, dia mungkin lebih ciri-ciri yang orang yang dia dapat tu mudah. Sepatutnya dia dalam 6 jam, tapi sekarang dia dah dapat awal. Okey, dalam 220.
kita dah boleh buat iklan 220. So kita dah tak perlu nak buat interest tu semualah. Jadi dah boleh guna. Okey, sebagai contoh saya tunjuk satu ad saya, ataupun kita buat satu create ads lah. Saya pergi dekat ads manager. Saya tunjuk satu contoh macam mana nak menggunakan. Okay, create ad, terus create. Saya minta maaf kalau video ni agak panjang sikit, tapi yang penting tuan-tuan dan perempuan dapat faham yang fungsi-fungsi custom audience dengan lookalike ni, cara nak guna dia lah. So yang ini kalau kita baru nak buat iklan, baru start nak buat iklan Facebook, tak perlu nak set up benda ni. Yang penting kita dah ada 1000 audience, kita dah ada contoh engagement kita dah ada 1000 engagement, like dah ada banyak, kita dah ada banyak like, dah beribu-ribu like kita ada, ataupun kalau yang buat canvas, kita dah ada beribu-ribu klik, baru kita fikir nak buat custom audience ni. Jangan buat awal-awal dulu. Sebab apa? Sebab kalau kita buat awal, dia still tak boleh nak run. Dia tak boleh nak run lagi. Tapi untuk custom audience, untuk lookalike, kita dah dapat dalam 500 audience pun kita dah boleh buat lookalike lah. Kita buat lookalike pun dah boleh dapat audience untuk kita buat iklan tu. So petang-petang ni internet saya ni agak slow, saya minta maaf. Okey, sekarang dah masuk. Kita akan masukkan contoh test. Saya ambil engagement, saya buat test. Okey, dekat sini ni kita punya audience kan, kita punya audience. So mesti apa-apa pun kita pergi dekat main filter kita, main filter yang kita dah buat, filter warga asing tu, mesti kita pergi dekat sini dulu. Kemudian kita edit. Dan okey, kalau tuan-tuan dan boleh lihat kat sini, contoh kita nak buat look, kita nak ambil lookalike tadi tu kan. Ni yang lookalike tu customer list. Nampak? So lepas filter warga asing apa semua, lebih kurang 58,000 orang. Dari 200 lebih tu, nampak sangat, nampak yang warga asing ni dah memang diorang ni lebih rajin main Facebook daripada kita sebenarnya. Diorang lepas habis kerja, memang tak ada benda lain diorang buat, diorang main Facebook. Tu pasal banyak, daripada 220 tinggal 58 kan. Lepas tu kalau untuk buat custom audience, untuk kita ni untuk lookalike kita fresh audience lah. Kalau untuk custom audience pula, kita create new, balik pada create new. Bila dah custom audience yang sama, yang dah pernah engage dengan kita, so kita tak perlu nak pakai main filter lagi dah. Kita terus direct pergi dekat custom audience ni, customer list lah contoh tadi tu. Okey, jap, saya pergi kat custom audience yang saya cari yang ada ribu sikit. Ni 11,000 tu kan, 11,000. Okey, 1,000 pun dah okey. Sekejap, saya cari yang 1,000 lah, senang. Yang bawah berapa ribu. Okey,
Inilah contoh, ni custom audience custom audience bukan look like. So dia 1700 orang 1700 orang. Custom audience memang sikit, dia tak perlu nak banyak-banyak pun. Sebab kita nak send follow up iklan follow up ataupun iklan yang kita nak retarget balik, nak bagi dia nampak banyak-banyak kali. So yang inilah dia. Dan ni tak payah set, semua kita tak payah set, kita biarkan je. Melainkan kalau kita nak set umur, kalau set umur dia akan lagi kecil lagi lah. So lain-lain tak payah usik, tak payah set, tak payah usik. Dia apa, dia kita boleh terus continue ke bawah. So yang ni adalah custom audience. Yang look like kena guna main filter dan look like, sebab main look like dia still fresh audience, audience yang belum pernah engage dengan kita, like, klik, apa semua tu lah. Okey, jika ada apa-apa pertanyaan tentang custom audience dan look like ni, boleh tanya saya, insyaAllah saya akan jawab. Dia sebenarnya mudah, cuma penerangan saya ni memandangkan internet ni agak sangkut-sangkut ni, mungkin dia jadi macam kita pun agak susah nak faham lah. Kalau yang susah nak faham tu boleh tanya saya lah, tak ada masalah, saya jawab insyaAllah. Okey, setakat ni video saya untuk yang ni. Sekian, terima kasih.